sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, yang saya hormati jua lagi dikasihi Datuk Zan dan yang berhormat Datuk Sabrina. Terima kasih sebab tunggu sampai habis. Alhamdulillah. Dan saya lihat Muhammad, seluruh para pelajar dan pelajar warga MAS yang dihormati sekalian, alhamdulillah. Alhamdulillah malam ni kita nak mengambil keberkatan di hujung-hujung Ramadan ni tuan-tuan. Kita nak duduk dalam majlis-majlis ilmu. Jangan berasa macam kita membazir waktu dengan kita duduk dalam majlis ilmu bila kita duduk dalam di celah-celah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tarawih ni. Sebab majlis ilmu juga merupakan salah satu daripada zikrullah yang boleh kita manfaatkan waktu kita duduk dalam 10 akhir Ramadan ni khususnya. Saya ingat waktu kita duduk kat Yaman dulu, malam-malam ni mereka memang full program di masjid pukul 3-4 pagi pun mereka boleh ceramah lagi. Kan? Jadi biasa macam tu. InsyaAllah inilah cara, salah satu daripada cara. Biasa kita sini buat 20 Ustaz. Biasa anak-anak kita lah imam gilak-gilak 4, 2 gitu sampai habis gitulah. Malam ni dah Ustaz Khari ada, Ustaz Hambali ada, kita bagilah. Walaupun Ustaz Imam Hambali dia bermazhab Syafi'i. Alhamdulillah tuan-tuan, dan kita bertuah pada malam ni. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ada tuan-tuan guru kita yang duduk dengan kita pada malam ni. Yang pertamanya salli ala Muhammad Ustaz Lutfi. Lama tak berjumpa, 20 tahun apa. Lama sungguh lah tu cerita dia. Dari ni, hari ni kita bertarung 3 negeri Ustaz. 3 negeri kita bertarung Ustaz. Ustaz Lutfi daripada Kedah, daripada Jitra. Ustaz Allahumma salli ala Muhammad Hambali daripada Pulau Pinang, Pala Batah. Walaupun dia saya orang Kedah. Dan Ustaz Yusran dia orang Perak. Daripada Keruh. Perak. Di pertarungan 3 negeri lah ni insya-Allah. Kita orang Perlis. Orang Kedah. Jadi subhanallah, kita tak boleh panjang-panjang Ustaz malam ni. Pasal kita juga nak raih para waris yang nak bermesra dengan anak-anak mereka. 40 hari dah tak jumpa Ustaz. Hari ni dapat jumpa, jadi kita bagi peluang daripada petang tadi, kemudian lepas maghrib dan sagi. Jadi kita tak forum panjang-panjang lah Ustaz. Kita bagi seorang 10 minit Ustaz. Paling panjang 15 minit, lebih denda Ustaz. Denda untuk tabung. Alhamdulillah, jadi kita nak mula dengan Ustaz Lutfi minta dulu. Okey, baik, insya-Allah Ustaz. Ramadan ni dah makin habis dah tuan-tuan. Ustaz, kita dah nak menghampiri kepada hujung Ramadan dah. Malam ni malam yang ke-26. Subhanallah. Tinggal 4 malam tuan-tuan, tinggal 4 malam lagi. Kita rasa masa sangat cepat berlalu, kita rasa tak puas nak buat ibadat dalam bulan Ramadan. Cumanya Ustaz, macam mana kita nak pastikan, kita nak apa cara kita boleh pastikan yang kita boleh terus istiqamah, macam mana banyaknya ibadat kita dalam Ramadan ni. Kita keluar daripada Ramadan, kita nak terus istiqamah walaupun tak banyak macam dalam Ramadan, paling tidak ada perubahan dalam hidup kita. Falyatafadhal ma'jura Ustaz. 10 minit Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'du. Alhamdulillah. Nak buh mikrofon saja pun seminit dah. Tinggal 9 lagi. Alhamdulillah, yang saya hormati lagi saya muliakan yang berbahagia Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi. Yang saya hormati yang berbahagia rakan ahli panel gandingan yang berbahagia Ustaz Yusran. Yang saya hormati sahabat saya, adinda saya Imam Hambali bin Zulkifli pada malam ini menjadi imam kepada kita. Yang berbahagia Datuk YB Sabrina. Yang berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dirahmati Allah sekalian.
Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini dapat kita dipertemukan di Kompleks Islam Darul Faizin ini dalam solat berjamaah Isyak, Tarawih dan juga forum sempena Tarawih malam 26 ini dan juga sempena malam waris-waris hadir beramah mesra dan berbuka puasa dengan anak-anak yang telah dikuarantin selama 40 hari. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melingkungkan kita semua dalam lingkungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya mulakan dengan satu analogi. Senang je analogi dia. Ramadan ini umpama tetamu yang hadir kepada kita. Pada hari ini tetamu itu telah berada 25 hari dengan kita. 26 masuk pada malam ini. Lagi beberapa hari dan beberapa malam ia akan pergi meninggalkan kita. Sebelum tetamu itu datang, kita membuat persiapan supaya tetamu itu datang dengan kita, kita sambutnya dengan mesra. Bahkan ada di kalangan rakan-rakan kita yang tak sempat pun masuk ke dalam bulan Ramadan menyambut tetamu itu macam kita. Kita di antara yang bertuah yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan tetamu ini. Tetamu ini tidak datang kosong sahaja. Umpamanya, tahun lepas, ni saya bagi analogi. Tahun lepas ada satu orang imam dari Masjidil Haram mai jadi imam di masjid Kompleks Darul Faizin ini. Saya bagi nama contohlah Imam Sudais mai. Imam Sudais mai tadi Imam Hambali baca wajah bacaan Imam Sudais dan juga Imam Al-Ghamidi dan banyak lagi lah, saya pun tak puan nak ingat. Tapi memang khusyuk dan sebagainya. Baik. Yang saya nak sebut, imam tu datang, contoh dia datang pada tahun lepas, dia jadi tetamu kita. Kita sambut dia ni di Kompleks Darul Faizin ni. Jamu dia makan, kita sediakan tempat dia tidur, kita sediakan penginapan, kenderaan. Dia memang seronok main dengan kita. Bahkan kita jamu dia makan dengan makanan yang paling sedap di Bukit Aping ini. Makanan apa? YB Sabrina, makanan apa yang paling sedap di Bukit Aping ni? Udang galah. Memang saya tak jumpa lagi udang galah. Yang kita jumpa daging rayah pisang yang di sini. Itulah contoh. Kita katalah udang galah tu paling sedap di Bukit Aping ni. Maknanya kita jamu dia makan. Lepas tu tahun ni dia nak main lagi. Kita pun seronok. Pasal apa? Dia bukan datang kosong. Dia datang bawa kepada kita satu benda yang kita tak pernah dapat. Apa dia contohnya? Dia bawa kepada kita kelambu Kaabah. YB mau tak? Mau. Mau. Saya pun mau. Kan Ustaz mau Ustaz? Ustaz Mali? Mau. Ustaz tak mau. Mau mestilah mau. Dia mai kepada kita, dia bawa kelambu Kaabah. Siapa biasa dapat kelambu Kaabah? Nampak? Dia bawa cebisan-cebisan tu dia mai bagi ni. Siapa yang mai di masjid ni, terutama yang mai 10 malam yang terakhir, dia bagi seorang sekepin. Mau ke tak mau? Mau? Macam itulah Ramadan dia mai kat kita. Dia mai kat kita, bukan saja saya, dia mai. Allah bawa mai bagi kepada kita. Allah nak bagi kat kita. Kerana umur kita pendek. Ada siapa yang pernah buat ibadat 83 tahun? Ustaz umur apa? 45 muda pasal saya 46. Ustaz Ambali 31. 33 lagi muda. Ustaz Jafri tak payah tanya. Saya tahu dah umur dia. No? Jadi saya paling tua di sini dan saya paling sama besar dengan kursi. So depa tak boleh lawan saya. dari segi comel memang menang kat saya. Yang saya nak abang pada tuan-tuan, Ramadan tu datang bawa satu keberkatan di akhir ini, iaitu malam Al-Qadar yang kebaikannya sama 83 tahun ibadah. Saya dengar Ustaz Jafri sebut tadi Kompleks Warga Mas. Ada tak warga Mas ini yang umur dia 83 tahun? Tak ada. Jawapannya kita tak pernah ada. Jawapannya tak ada di antara kita, ada tak? Tak ada. Ni saya tengok semua muda-muda lagi ni. Semua ahli syurga memang muda-muda. Betul? Jadi di kalangan kita tak ada siapa pun yang buat ibadah dia sama dengan 83 tahun. Itulah umpama kelambu Kaabah yang kita dapat daripada imam tu tadi. Ramadan ni nak bagi kat kita tu, Lailatul Qadar ni khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, itulah yang Allah nak bagi kat kita. Yang kedua, Allah nak ampunkan dosa-dosa kita. Awak dosa kita duk perasan lagu pahala kita banyak. Ni macam nak marah pada. Kita baru ibadat 25 malam. Awak duk perasan lagu pahala banyak dah.
Yang dosa kita 20 tahun, siapa punya nak jawab? Dengan ibadah yang sedikit, kita berbangga dengan dosa-dosa kita yang berbukit-bukit. Itulah kita. Ramadan kali ini tarawih tak tinggal lagi. Alah, tarawih. Hebatlah, rasa pahala banyak tak sangka. 20 tahun punya buat dosa, pernah tak kita taubat? Kata Nabi SAW, man shoma ramadana, man qama ramadana, man qama lailatal qadri, imanan wahtisaba. Tiga-tiga ni kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Itu sebagai mukaddimahnya. Soalan kepada saya istiqamah. Ustaz ni jawab kok lain ni bagaimana? Dah. Itu mukaddimahnya. Bagaimana nak istiqamah? Yang pertama Nabi ajak kita doa. Doa tu Ummu Salamah tanya Nabi, awak rajin sangat Nabi baca doa ni. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Tu doa dia. Doa ni saya yakin semua orang hafal. Hafal doa ni, Ramadan ni jangan tinggal doa ni. Sebab Allah boleh pilih kita untuk jadi kita orang yang istiqamah dan Allah boleh lepaskan kita begitu saja. Apa maksud lepaskan begitu saja? Sekarang kita boleh sembahyang jemaah, sembahyang tarawih, baca Quran, zikir. Habis Ramadan malam raya tu cuba tengok. Pi mana habis? Pi mana? Hang pi manang. Kira duk menyanyi lah mak habis. Pi mana? Tu yang kita heran tu. Jawapan dia nak istiqamah ni, yang pertama mesti jangan putus doa. Doa yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan cabut daripada hati-hati kami ba'da idh hadaitana, selepas engkau beri hidayah kepada kami. Ni tengok ni, masjid mana pun ada orang ramai 10 malam yang terakhir ni. Itulah Allah sedang mencampakkan hidayah dalam hati kita. Maka minta pada Allah jangan cabut hidayah daripada hati-hati kami. Yang kedua. Yang ketiga, di Bukit Aping, di Bandar Baru ni, Darul Faizin ni adalah kompleks ilmu. Untuk menjadikan kita orang yang istiqamah pada jalan Allah, kena hadir majlis ilmu. Tak ada jalan lain. Hati kita setiap hari mesti ada ilmu masuk dalam hati kita. Hari-hari mesti ada. Jangan tinggalkan majlis ilmu. Yang seterusnya, kena berkawan dengan orang soleh. Saya jumpa Ustaz Jafri di Kok Diang, cerita dia. Masa tu dia bawa 2 orang teman. Sekarang sudah bertambah temannya itu. Itulah ilmu yang saya tidak pernah praktikkan. Kerana saya tidak ada ilmu ubat berani. Saya cuma ada ubat kuat saja. Ubat berani tidak pernah jumpa YB. Saya pergi rata kedai mencari manakah ubat berani. Tidak jumpa ubat berani itu. Tidak seberani Ustaz Japri. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini amin. Ada live pula. Di rumah balik lagi. Tarik telinga. Okey Ustaz. Jadi saya nak abang tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Bila Ustaz Japri mengundang saya ke sini, walaupun dia tak ada, saya tetap mai. Nak habaq kata, saya rasa sangat berharga dan bertuah duduk dengan orang-orang soleh. Di kanan saya orang soleh, di hujung sana orang soleh, sahabat saya Ustaz Hambali. Pernah bermusafir sekali dan sebagainya. Susah senang sekali. Ustaz Jafri saya jumpa dalam hidup saya sekali saja. Ini baru kali kedua. Tapi ada satu panggilan jiwa tu. Saya pun tak tahu pasal apa. Memang dia panggil, memang saya mai. Hari tu saya mai setengah hari tu. Kuliah. Pakak Lena lah. Termasuk saya lah Lena. 10 minit dah tak. Ni memang nak kena denda lah ni. Saya minta masa tambahan 2 minit nak buat ni. Saya pasal saya nak balik sebenarnya. Tu cerita dia. 3 minit lagi. Sebenarnya saya nak balik jauh. Esok saya ada lagi 3 kuliah. Pada pagi ini saya berkuliah di Inspin. Tengah hari tadi kuliah Zuhur bersama Kedah FM, malam ni di sini. Jadi saya minta kebenaran lah. Saya sebenarnya sayang nak tinggal majlis ilmu ni. Ustaz Jafri bagi awal lagi. Dia kata keberadaan kita dalam majlis ilmu itu. Saya rasa macam tak mau balik. Tapi oleh kerana panggilan pulau ada di sana, saya terpaksa balik juga. No, esok ada lagi 3 kuliah untuk saya selesaikan sebelum berakhir Ramadan ini. Minta ampun, minta maaf. Baik, yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak menjadikan diri kita ini orang yang istiqamah, kena kawan dengan orang baik-baik. Sebab tu saya seronok duduk dengan majlis ilmu ni. Saya berjumpa kali pertama dengan Ustaz Yusran. Mungkin lepas ni saya panggil dia pergi Kedah, dia panggil saya pergi Perak, insya-Allah. Ustaz Hambali saya selalu jumpa dengan dia. InsyaAllah. Ustaz Bali ni dia supplier saya. Saya customer dia minyak wangi. White Mood.
Dia pun kempen kat orang kata. Dia kempen, dia kata saya beli. Memang saya beli pun. Okey, no? Baik, jadi tuan-tuan dan puan, kena kawan dengan orang baik-baik. Dia kawan dengan orang baik-baik ni macam ni lah senang cerita. Kalau kita kawan dengan orang tak baik, kita nampak muka dia pun kita tahu dah dia macam mana. Tapi kalau kita nak kawan dengan orang baik-baik, saya kawan dengan Ustaz Jafri, saya nampak dia pun saya rasa sejuk je. Kalau boleh nak sembahyang tarawih tadi, nak sembahyang 40 rakaat. Sebab dia duduk sebelah saya. Saya rasa sejuk tu walaupun saya pakai baju berlapis-lapis ni. Tu real saya cakap terus terang tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jadi sempena Ramadan yang bakal berakhir ni, ibu-ibu ayah dirahmati Allah sekalian, jangan kita cemarkan kebaikan yang kita buat ini dengan dosa-dosa yang kita akan cemarkan dengan raya nanti. Bila kita masuk hari raya, kita lupa dengan apa yang kita buat dalam Ramadan ini. Pastikan raya kita nak sambut ni, tak kira lah hari Jumaat ke hari Sabtu, yang confirmnya 1 hari bulan Syawal memang raya. Tak payah duk kaluh lah. No? Tak payah duk pergi berebut tengok anak bulan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semoga pertemuan pada kali ini ada pertemuan yang berikut-ikutnya. InsyaAllah, semoga ibu-ibu, anak ayah yang menghantang anak-anak mai sini teruskan istiqamah kerana cabaran dia banyak lagi di hadapan tu. Jangan terpengaruh dengan dunia yang luar tu. 40 hari kita tinggal mai depa. Saya semayang depan depa tadi, depa beralih tengok saya, cuba tengok Ustaz, tengok Ustaz. Muka depa semua cernih-cernih. Baru 40 hari. Bayangkan kalau 400 hari. Perasaan kuku pun jadi putih perasaan. No? Jadi mudah-mudahan itu sedikit nasihat. Saya mohon ampun, mohon maaf dan mohon laluan. Tak sedap ni rakaman dok ada tiba-tiba kerusi ni kosong. Saya lagi urus dia tolong buanglah kerusi ini. Walaupun ada orang berebut kerusi YV. Jadi sekadar itu sahaja yang baik dari Allah, kurang baik kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta balik Ustaz. Ya kerusi yang nak rampas, mikrofon pun nak rampas Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Lutfi. Kita bagi izin untuk Ustaz Lutfi beransur dahulu. Semoga Ustaz Lutfi dalam pemeliharaan Allah dan berjalan selamat dalam perjalanan. Banyak betul kuliah. Dia orang Tok Wali macam tu. Selamat Ustaz. InsyaAllah. Dan subhanallah, terima kasih banyak Ustaz. Kita tak puas dengar lah. Tapi memanglah nak ambil, dia kalau makan sedap ni dia kalau makan banyak-banyak kan. Lagi dia muak. Tapi dengan ilmu ni tak boleh muak Ustaz. Itulah, makan sikit lagi kita rindu. Nanti kita cari lagi insyaAllah. Kita nak pergi kepada Ustaz Yusran dulu. Salih Azhar Muhammad. Ustaz Mali tak apa, dia setia sampai Qiyamul Lail. Ustaz, bila Nabi SAW satu hari naik tangga mimbar, kemudian Nabi SAW sebut amin 3 kali. Lepas tu para sahabat yang duduk ada pun mereka dengar, mereka kata ni pasal apa Nabi amin macam tu, tak pernah mereka dengar. Mereka pun tanya Nabi SAW apa yang telah berlaku. Kemudian Nabi SAW kata ada malaikat Jibril mai dekat Nabi, lalu malaikat Jibril doa dengan 3 doa. Dan salah satu doanya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bu'ida, celakalah man adraka Ramadan falam yughfir lahu. Siapa yang masuk dalam bulan Ramadan tapi dia tak dapat pengampunan. Bulan Ramadan memang Allah offer semua pengampunan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi sebut Allahumma salli alaihi man, macam yang Ustaz Lutfi dia, man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, hadis sahih juga, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi, akan diampunkan dosa-dosa yang terdahulu, ampun dosa-dosa terdahulu. Ramadan ke Ramadan sebagai penghapusan dosa, banyak jalan-jalan penghapusan dosa. Bahkan bila Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kalau aku berjumpa dengan Lailatul Qadar, apa doa yang nak aku panjatkan? Pun Nabi SAW kata apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Juga suruh minta ampun. Ramadan ni sebenarnya bulan pengampunan dosa. Bulan Allah nak ampun seluruh dosa. Dan orang semua dapat pengampunan dosa. Tiba-tiba dia tak dapat pengampunan dosa. Ustaz. Jadi macam mana kita nak tahu kata kita ni mudah-mudahan termasuk dalam kelompok orang yang diampunkan dosa? Tu jawab tu soalan dia Ustaz. Tak maaf Ustaz dah pusing merata. Ustaz, mic ni sedap sikit tapi Ustaz pergi dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jafri Al-Mahmudi. Dan ucapan terima kasih juga kepada seluruh warga Kidaf yang sudi menjemput saya untuk berforum malam ni. Saya pun terkejut beruk juga ni. Tak ada nak menyawa kan. Kemudian tak lupa jugalah kepada sahabat kita ni Imam Hambali tapi bermazhab Syafi'i. Sudi menjadi imam pada malam ni. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih juga kepada YB Bandar Baru. Saya pun kali pertama jumpa YB ni. Dia ketak sikit lah. Ketak sikit lah. Jadi dan juga ucapan terima kasih kepada semua yang hadir lah pada malam ni. Sama ada daripada warga Kidaf dan juga ibu ayah bagi anak-anak yang duduk di Kidaf ni. Jadi soalan yang ditanya tadilah. Dia kata apakah tanda taubat kita diterima? Macam mana kita nak tahu taubat kita ni Allah Ta'ala terima sepanjang Ramadan ni khususnya lah. Yang pertama tadi mudir kita sebut tentang Malaikat Jibril. Malaikat Jibril ni dia ada dua nama. Satu nama dia Jibril. Yang kedua ni nama dia Jibrail. Jadi ada orang panggil Jibrail, ada orang panggil Jibril. Sebab tu kalau kita pergi Madinah, dia ada satu pintu tak kan? Nama dia pintu Babu Jibril. Jadi yang pertama sekali Malaikat Jibril ni malaikat yang menjadi ketua bagi sekalian malaikat. Kalau bahasa mudah, dia adalah ketua bagi sekalian malaikat. Dan Malaikat Jibril ni juga dia mempunyai 600 sayap. Dan Malaikat Jibril ni juga dia guru kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalan dia, jadi saya pun kelang kabut juga ni. Kan? Kelang kabut jugalah pasal soalan tu mari dengan cara yang macam tu kita pun gelabah. Kan? Cuma mujurlah. Kan? Dia ada sikit-sikit ilmu tu berkenaan dengan jawapan lah untuk soalan ni. Yang pertama sekali, kalau kita pernah belajar satu kitab nama dia Tanbihul Ghafilin. Jadi kitab Tanbihul Ghafilin ni yang dikarang oleh Abu Lais Al-Samarkandi rahimahullahu ta'ala. Dia ada sebut perkataan hukama. Jadi hukama ni dia kalimah jamak daripada hakim. Hakim ni seorang yang bijak. Kalau hukama ni ramai ataupun sekalian orang yang bijak-bijak. Jadi kita nakal perkataan tu daripada hukama dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dia kata tanda-tanda taubat seseorang itu diterima. Dia cakap mudah aja, berlaku perubahan. Jadi bila taubat kita diterima, perubahan akan berlaku. Sama ada perubahan itu berlaku secara drastik, automatik, serta-merta, ataupun perubahan itu datang sedikit demi sedikit. Kalau contoh mudah, ada orang kata kalau orang dapat haji mabrur, dia pergi buat haji. Kebetulan dia dapat panggilan haji, dia pergi buat haji. Dan haji dia tu haji mabrur. Dia balik tu berubah terus. Dia berubah. Berubah tu tanda taubat diterima. Berubah apa? Berubah dari segi perkataan dia. Itu yang pertama. Perubahan dia berlaku pada perkataan. Jadi kalau orang yang taubat dia telah diterima pada Ramadan ini, menunjukkan perubahan lidah dia akan berlaku. Jadi dia boleh jaga lidah daripada perkataan yang sia-sia. Itu benda yang kita nak nilai tengok. Jadi masa Ramadan ni Allah Ta'ala kita bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat kita. Jadi perubahan akan berlaku, lidah kita dah boleh kontrol lah. Kita tak suka sebut perkara-perkara yang sia-sia. Lebih-lebih lagi perkara yang mengundang dosa. Seperti kita berdusta, cakap bohong. Sebab tu dalam kitab tasawuf, cakap bohong ni dia ada dua dosa. Satu orang panggil dosa kecil. Yang keduanya dia boleh jadi dosa besar. Cakap bohong. Dosa kecil ni bila kita cakap bohong, orang tak percaya. Ya, orang tak percaya dia jadi dosa, tapi dosa kecil.
Saya dulu masa belajar ni, ada seorang kawan ni. Dia ni kalau bohong memang kau punya. Kau tahu kau. Memang pekat punya bohong. Kalau orang lain ni sebut bohong tahap gaban tu. Bukan biasa-biasa lah. Bohong tahap gaban. Dia ni duduk belajar sekali dengan saya. Satu hari ni dia bawa orang panggil senapang manah. Duk manah ikan. Biasalah orang kampung dia manah ikan ni biasalah. Dia bawa senapang manah. Satu hari saya selisih dia balik dari memanah lah. Tak ada ikan. Saya tanya dia, tak dapat ikan lah. Dia kata, bukan tak dapat, malah nak tembak. Ikan banyak. Saya tanya ikan apa? Ikan temenun. Saya pun dalam hati kata, bohong betul. Sungai mana ada ikan temenun? Kalau laut tu ikan temenun boleh terima. Jadi dia bohong tu bohong kau lah. Jadi saya tak percaya. Jadi dosa dia bohong tu kecil. Tapi kalau dia bohong tu saya percaya, dosa besar. Jadi orang yang taubat diterima, salah satu benda yang dia jaga lidah. Sebab tu kita esok kalau kata taubat bulan Ramadan ni, balik esok, duk cakap bohong lagi bermakna kemungkinan taubat kita tidak diterima. Jadi kena ubahlah, perubahan lidah tu berlaku apabila kita telah bertaubat. Itu benda pertama. Kemudian yang kedua, kata Abu Lais, perubahan itu berlaku juga pada perangai kita. Kalau itu akhlak kita. Yang sebelum ni kita suka berkawan dengan orang-orang yang mengundang kita buat dosa. Maknanya menarik kita supaya buat dosa. Tiba-tiba bila taubat kita diterima, kita tinggal kawan tu. Kawan yang mengajak kita buat dosa atau menarik kita buat dosa, kita kawan dah. Ini tanda taubat diterima. Itu salah satu. Taubat kita diterima. Sebab dia bila kita nak tahu taubat kita diterima ni, dia salah satu benda yang bukan boleh dapat mudah macam kita telefon tu. Jadi kalau contoh kita nak telefon tanya, malaikat taubat saya diterima tak? Mudah kita boleh telefon. Ni bukan telefon, dia bagi tanda-tanda tu. Jadi salah satu tanda lidah. Kena jaga daripada cakap keji, cakap benda-benda yang mengundang dosa. Yang keduanya, perangai kita. Akhlak kita sebelum ni kita berkawan dengan orang yang boleh mengajak kita kepada maksiat. Tiba-tiba bila kita bertaubat, kita tinggal kawan. Kita tak berkawan dah dengan kawan-kawan yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Itu tanda taubat diterima. Kemudian yang ketiga, bila taubat itu diterima, kita akan rasa ringan pada buat ibadah. Sebab tu bila kita nak buat ibadah ni dia berat. Sebab dosa tu memberatkan kita. Bila taubat daripada dosa, dosa tu hilang bermakna kita jadi ringan. Sebab tu bila orang tanya tarawih berapa, dia boleh buat 20. Dia boleh buat 20. Dia 8 ni biasa, dia kata 20 tu steady. Makna dia boleh tambah ibadah. Jadi ringan. Sebab tu bila tengok budak-budak ni macam Ustaz Comel kata tadi lah. Saya pun tak ada nak temu ramah Ustaz Comel. Dia balik awal. Dia ada kerja. Saya pun kali pertama jumpa kat. Makna dia kata tengok muka budak ni. Anak-anak kita lah kira. Anak-anak kita semua lah ni. Tengok muka dia pun ni, kita tengok tu serenuk. Serenuk ni tak boleh nak abak. Dengan muka bersih, jernih, jadi tak tahu nak abak ke mana. Kita mari jadi semangat. Itu kadang-kadang perubahan tengok. Saya dulu pernah pergi bersuluk tau. Saya dulu pun ahli tarikat je. Cuma tak terikat lama. Saya pernah bersuluk di Kajang, Semenyih. Ada satu kawasan tu, dia buat tempat bersuluk. Saya pernah bersuluk. Dan saya tengok semua orang yang bersuluk di muka dia jernih tu. Kita je kelam. Pasal tak masuk suluk lagi. Lepas tu saya tengok muka mereka ni jernih. Pasal mereka ni bila duduk bersuluk, mereka tak boleh cakap lebih daripada 7 patah perkataan. Sehari. Tuan-tuan boleh bayang. Bermakna mereka kuarantin ni, kuarantin tak boleh bercakap banyak. Bila tak boleh bercakap banyak, dosa pun bercakap ni tak ada mana. Jadi muka ni bersih. Saya pun masuklah bersuluk 20 hari. Berasa nak lari balik tu. Pasal mereka jamu makan, nasi tu macam setakat kalau kita duk tengok cerita kungfu tau. Tak biasa tengok cerita kungfu ke? Cerita Cina kungfu yang minum teh dia kecil tu.
cawan kecil tu. Dia buh nasi banyak tu. Makan sehari 2 kali. Lepas tu, lauk tak ada. Dia bagi ni, ubi kentang. Ubi kentang tu, dia bukan potong 4, dia potong 4 belah. Kita ambil sekeping tu, nampak belah sana. Dia buh. Lepas tu dia ambil cabai, dia tumbuk dengan garam, dia bagi sikit. Makan banyak tu. Bayangkan nasi banyak tu, kita bubung tu habis terus. Tadi saya tambah 3 kali tu. Sedap betul. Nak abang kata, bila duduk bersuluk macam mereka ni lah, duduk di sini kena kuarantin lah. Bila kuarantin ni, dosa nak jadi tu payah. Sebab tu kita cukup beruntung ni. Salah satu anak-anak kita yang duduk sini ni, mereka kena kuarantin. Macam saya sebut tadi lah. Bercakap tak boleh banyak. Buat duduk sini, kerja duduk buat semayang. Baca Quran, ngaji. Macam orang bersuluk tu. Sebab tu bila Allah Ta'ala terima taubat kita, perubahan tu mesti berlaku. Sama ada serta-merta ataupun datang sikit-sikit. Cuma nak tengok macam sebut tadi lah. Tengok perkataan dulu. Bila anak kita balik esok, cara dia bercakap pun lain. Bermakna apa yang dia buat Ramadan ni Allah Ta'ala terima. Samalah dengan kita. Bila berlaku perubahan pada percakapan kita, menunjukkan taubat kita diterima. Kemudian akhlak kita. Berkawan dengan orang yang bukan-bukan, dah tak berkawan lah. Cari kawan yang baik-baik. Macam Ustaz Comel kata tadi. Dia jumpa Ustaz Hafiz sekali, ni kali kedua. Dia boleh main. Pasal apa? Pasal suka bersahabat dengan orang yang baik-baik. Sebab tu bila majlis ilmu ni, orang mari ni orang baik-baik. Bila kita duduk dalam kalangan orang yang baik-baik, kita jadi baik. Itu salah satu tanda taubat kita diterima. Dan yang saya sebut yang terakhir tadi, kita jadi ringan nak buat ibadah. Jadi ringan nak buat ibadah taat. Tengok nah, kita dah puasa mungkin 30 hari ataupun mungkin 29 hari. Kalau raya hari Jumaat 29 lah kan. Kalau raya hari Sabtu jadi 30. Cuma Nabi SAW sepanjang hidup baginda puasa 9 tahun. Mana 9 kali Ramadan Nabi berpuasa. Cuma sebulan sahaja yang Nabi puasa 30 hari. Lagi 8 kali itu Nabi puasa 29 hari. Ni bukan nak suruh raya 29 hari, tapi nak abak lah. Nabi puasa yang cukup genap 30 hari ni sekali je. Yang lain semua 29 kali. Jadi kalau kita dah puasa 29 hari ataupun 30 hari, akan masuklah Syawal. Jadi satu Syawal tu kita tak puasa lah, haram. Jadi bila kata ibadah kita, taubat kita diterima di bulan Ramadan ni, kita boleh tengok Syawal nanti. Puasa sunat tu dirasa berat tak? Puasa sunat tu. Yang kata sunat Syawal tu, berasa berat tak? Pasal orang duk open house, tak berhenti. Sampai 32 Syawal pun dia buat lagi tu. Kan? Bermakna open house tu masih berlaku. Masa tu ujian kita. Sebab puasa Syawal ni dia setahun sekali je dia main. Jadi keberatan tu berlaku tak? Tak berat dah, berasa nak puasa. Sebab tu belah-belah petani kan. Kalau kita pergi belah-belah petani Thailand ni, mereka raya kedua tu mereka start puasa dah. Itu ada sebahagian orang-orang kita di Malaysia ni, bila masuk satu Syawal dia tak puasa dah. 2 Syawal tu dia start dah. Dia start puasa, dia semangat tau. Kita tak boleh lah, macam YB lagi payah. Mesti dijemput tak berhenti ni. Open house. Open door semua cukup lah. Kan, bermakna susah tu. Cuma kita kena buat latihan. Kita nak tahu taubat kita diterima, jadi ringan buat ibadah. Bila balik nanti ni, adik-adik ni, bila balik nanti ni, dia jadi semangat lain kan. Nak menghafal di rumah. Nak rajin baca Quran, cakap. Dia nak jadi lagu tu. Bermakna, apa yang kita buat bulan Ramadan tu, Allah Ta'ala terima. Itu kata Abu Lais Al-Samarkandi. Jadi mudah-mudahan lah apa yang kita kongsi pada malam ni cukup masa kan. Terlajak tu kan. Dah terlajak tu. Minta maaf banyak-banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Jeffrey Al-Mahmudi dan Ustaz Hambali kita. Jadi tuan-tuan yang hadir, mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ni memberi manfaat kepada saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Tak puas lah nak dengar cerita. Sebab kita pun bagi masa pendek-pendek.
Tapi Salih Yassin Muhammad takat tu lah. Pasal Ustaz pun nak jumpa anak dia juga. Kan? Ustaz jumpa anak Ustaz rasa teringin nak main lagi tak? Macam Ustaz Comel tadi. Kata, harap dia tak ada lah kasi kopi. Allah SWT. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu lah. Raya, kita dah dapat maklumat Ustaz. Raya confirm. Bukan, 1 Syawal Ustaz. Dan yang ni betul Ustaz. Raya hari Sabtu. Ya, cuma raya Sabtu tu tak tahu raya pertama ke raya kedua lah. Tapi hari Sabtu lah. Kalut. Dia duduk kalut nak raya Ustaz. Dia kata, satgi raya terkejut. Terkejut apa Ustaz? Dia habaq siap dah. Tak Jumaat Sabtu. Kalau tiba-tiba ni hari ni hari apa? Hari ni apa Ustaz? Senin Ahad. Dia kata esok Isnin raya tu baru terkejut. Ni dah abang ada Jumaat. InsyaAllah kita prepare lah lagu mana pun. Kita bukan cerita pasal nak raya ni bukan pasal baju raya tak beli ke, kalut pasal kuih samprik tak siap ke. Dia pasal nampak anak bulan ke raya lah Ustaz kan. Tu. Baik tuan-tuan, Salih Yassin Muhammad, Ustaz Amali, Ustaz Salih Yassin Muhammad. Kita di 10 akhir Ramadan ni Nabi suruh cari Lailatul Qadar Ustaz. Kita nak kena cari Lailatul Qadar, kita kena usaha sungguh-sungguh untuk dapatkan Lailatul Qadar. Tuan-tuan, anak-anak kita ni duduk kat sini dengan makcik-makcik kat belakang sana. Depa ni tahun lepas depa dapat Lailatul Qadar. Depa dapat order. Tahu pasal apa Ustaz? Tiap-tiap malam depa sembahyang Ustaz. Bukan cerita qiyamul lail kita buat 10 akhir Ramadan. 1 Ramadan depa qiyamul lail dah Ustaz. Kita kat sini kan. Dan berlanjutan sampai malam raya. Tak ada satu pun depa skip. Depa confirm dah melalui Lailatul Qadar. Dah balik anak-anak kita ni. Kalau dah lepas Lailatul Qadar, maksudnya dia dah lalu Lailatul Qadar. Cuma tak tahulah. Bukan cerita Lailatul Qadar nampak pokok sujud ke. Air kolah beku ke Ustaz lah. Tapi tahun lepas saya jumpa ayat beku Ustaz, masya-Allah. Lemti air, buka-buka. Betul je lah. Tak payah cari benda pelik-pelik. Cuma ada dalam salah satu malamnya Lailatul Qadar. Subhanallah. Dan amalan yang kita buat pada malam tersebut, Allah gandakan. Ingatlah, khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan. Khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi, cumanya kita tak tahu. Dan Nabi pun tak sebut. Dalam hadis yang, banyak hadis sahabat tanya. Hadis malam 21 ada, Nabi sebut. Malam 25 ada, Nabi sebut juga. Malam 27 pun ada, Nabi SAW sebut juga. 10 malam terakhir, Nabi sebut juga. Carilah malam-malam ganjil. Pun Nabi SAW sebut juga. Kalau kita pasal apa Nabi SAW tak sebut satu je senang. Apa hikmah sebenarnya Ustaz Allah menyembunyikan Lailatul Qadar ni? Itu soalan ni Ustaz. Falyatafadhal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Jafri, kekanda saya Ustaz Yusran, juga yang telah pergi tadi Ustaz Lutfi Amir. Di malam ni insya-Allah perancangan Allah lebih hebat. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Kita mai untuk makan. Tiba-tiba kena atok sampai habis. Tapau kali dengan Tok Imam kali. Itulah perjalanan yang Allah dah susun. Jadi begitulah gambarannya kalau kita tak tahu kehidupan kita ni apa akan berlaku. Sama macam itu qadar, kita tak tahu tarikh yang sebenarnya bila. Kuncinya, saya nak ringkas pasal Ustaz Yusra ambil banyak tadi. Bagus, masih tolong balas masa saya. Saya jimat masa, kan. Yang saya hormati juga YB, lupa sebut nama. InsyaAllah. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Seperti mana yang disebutkan, terlebih baik barang yang lagi elok dari 1000 bulan. Allah letak ni di 10 akhir Ramadan. Allah tak letak di awal Ramadan. Sebab apa? Kalau letak awal, kata 10 awal tu Lailatul Qadar ada, hilang malam 20, malam 30, hilang terus. Jadi Allah parking 10 akhir Ramadan tu ada Lailatul Qadar.
Dan Allah tak sebut khas pula hari apa yang ada dia pada berapa malam-malam. Yang pentingnya Nabi sebut malam-malam ganjil. Kalau orang tanya saya, Ustaz, tahun ni rasa-rasa bila? Baru ni ada bunyi 23 dapat dah. Itu yang tak main bakar, bakat masjid-masjid hilang. 23 dapat dah Ustaz. Ada yang dapat semalam pagi tadi 25, dekat hilang dah, tak mau main dah. Kalau tanya saya abang 29. Biar semua main sampai rapat terus. Kan? Dia tak kisah tuan-tuan, dalam hari apa, dalam malam apa. Yang pastinya Nabi sendiri kata, Sayyidatina Aisyah, 10 malam akhir aku tak pernah tengok Rasulullah ni sehebat-hebat ibadah dia pada 10 malam akhir ni. Jadi kita masuk Ramadan, contoh yang tauladan terbaik pada hidup kita ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ikat rapat kain Nabi ni 10 malam akhir. Kita ikat longgang Ustaz, jadi ketat pasal kenyang. Tengok, lepas perut lah tu. Balas sampai 3 pinggan, memang teruk lah. Kan? Kita ni, ketat asal longgang, jadi ketat. Nabi tu ketat siap-siap dah. Antara bendanya, 10 malam akhir, Nabi tak rebut makan yang banyak. Nabi tak sibuk dengan keluarga Nabi nak tidur malam untuk buka kain dan sebagainya. Nabi nak sebut pada kita, di 10 itulah kemuncaknya, kalian carilah redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hujung ni lah tuan-tuan bayang, saya suka ambil dua yang saya boleh katakan sama lah, hampir sama lah. Yang pertama Ramadan, dia datang dan dia pergi. Yang kedua umur kita, dia datang dan akan pergi, mati. Kalau Ramadan tu dia sebulan tuan-tuan, Allah bagi tempoh kita dan Allah bagi tahu 30 hari, 29 hari. Kita dan peduli 10 malam ni. Tapi tuan-tuan anggaplah Ramadan ini seandainya betul lah ia menjadi bekalan sebaik-baik kematian kita. Inilah bulan yang Allah nak bagi. Mati tuan-tuan, kalau betul lah Ramadan ini jadi bekal, insya-Allah Allah bagi syurga kat kita. Kata ulama, bulan Ramadan ni tuan-tuan ibarat bulan persiapan nak mati. Hari ni kita tengok tok guru kita baru ni di Derang meninggal malam 23. Saya abang terang keadaan kita rasa cemburu. 23 malam Jumaat, malam ganjil bulan Ramadan. Allahu Akbar. Tak tahulah nak abang kata apa, tak tahu dah. Allah Ta'ala bagi syurga yang kita doa kat dia. Kita macam tu lah kita nampak orang boleh mati dalam Ramadan. Kita tak mati lagi tuan-tuan. Maknanya apa? Bila Allah bagi peluang kat kita, maka ambillah 10 malam ini. Sebab boleh jadi tuan-tuan, 10 malam awal Allah tak terima, 10 malam tengah Allah tak terima, 10 ni Allah bagi lagi peluang. Hamba buat lagi. Hamba minta lagi ampun kat aku. Yang pertamanya tuan-tuan, bulan malam-malam 10 malam akhir ini, Allah rahsiakan apa? Kerana Allah nak setiap malam kita cari dia. Kalau dia habang 21, malam lain tak cari dah. Kalau dia habang 23, malam lain stop dah. 21 tak main, 23 tak main. Sebab tu glamour saya duk pengalaman lah. Duk fikir mulai di masjid-masjid setiap bulan puasa. Malam 27 ramai. Pakai duk pegang 27 tu lah. Kan? Dan pihak masjid nak buat sok malam 27 kena lebih 100-200 orang. Pasal ramai berebut. Dia percaya 27. Saya kata boleh bang percaya 27. Kalau tak jatuh 27 masa rugi tak? Saya kata rugi. Sebab itulah macam Ustaz Isran kata tadi. Ustaz Jeffrey cerita tadi. Dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Kita mulai belakang ni. Kalau anak-anak ni 30 Ramadan, kita mulai saya 15 Ramadan, kita mulai. Jadi ya, setengah pada mereka. Pasal dia jemput saya, kita mulai. Tak jemput 10 malam akhir. Ramadan ketiga dia jemput dah. Pasal dia kata 10 tak boleh, mai. Hak mana dia boleh. Allahu Akbar. Tuan-tuan doa lah. Saya ni, saya nak sangat-sangat. Kalau boleh mati saya ni tuan-tuan, paling hebat kali mati tengah kita mulai. Pasal saya tahu waktu ibadat paling sentuh hati saya dalam kita mulai. Dan jemaah pun sepanjang saya duduk semayang dengan mereka, time Qiyamul Lail itulah yang mereka main peluk kita. Time lain tak peluk pun. Pasal mereka tersentuh. Waktu yang terbaik. Inilah malam Al-Qadar. Kita nak cari tuan-tuan. Nak cari malam-malam yang Allah Ta'ala sembunyikan ini. Supaya kita tutup Ramadan tu, tak berhenti cari Allah. Begitulah gambarannya. Kita nak cari Allah ni, sampai nyawa kita ni tertutup, mati. Nak berehat, nak duduk saja, tunggu masuk kubur. Kata almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz. Orang tanya Tok Guru ni Aziz, Ayah Zik. Hamba tengok Ayah Zik ni gi mari, tak letih ke? Ayah Zik kata letih. Ayah Zik tak rehat ke? Kata Ayah Zik ni, hamba nak rehat, hamba masuk dalam kubur nanti. Allahu Rabbi. Kalau kehidupan Tok Guru tak mau rehat, kita dia bukan bagi Ramadan setahun pun.
30 malam ya, guna 30 malam ni sebaik mungkin. Sahabat Nabi duduk keadaan di hujung ni tuan-tuan, jantung dia berdegup kencang. Minta kat Nabi, ya wahai Rasulullah, boleh tak minta dekat Allah Ta'ala ni, jadikan setahun itu semuanya Ramadan. Saya ingat kalau kita 10 Ramadan, tapi saya terima kasih banyaklah pada pihak Kidah, saya rasa seronok bila anak di kuarantin bulan Ramadan. Kurang-kurangnya tak main meracun pada muka hampa. Nak abang gambar ni pada muka hampa, tahun ni tak boleh main meracun. Aku kenal anak aku suka main meracun. Tahun ni member dia tanya, bila dia nak balik pada muka hang. Kawan-kawan tak boleh main meracun dengan dia. Dia tak boleh, tak main tarawih, duduk sini kena mayang semua. Pada muka hampa kali lagi. Duduk kat rumah kan mayang apa pun. Tahu lah, pak dia tahu lah. 20 mah cukup, top hampa ni. Kalah ni, ustaz ni kan 20. Walaupun umur 28 dia hilang lah. Dia tahu dah. Kan? Tapi Alhamdulillah. Dalam kita seronok, tapi dalam pada muka tu kena ada. Abang kat diri aku, pada muka aku jadi baik. Pada muka aku tak boleh main meracun, merapu. Pada muka aku tak boleh duk kata ke orang bulan Ramadan. Bagus lah duk tahun ni. Jangan tengok orang, tengok hampa sendiri lah. Baru tengok anakku seorang jenuh kan. Hampa serupa lah. Cik tahu kata, usah anakku lah. Kan? Dan nak sebut sungguh, ibu ayah tahulah macam mana mereka sebelum ni Ramadan baru masuk. Jadi kita bersyukur banyak-banyak ke Allah. Saya abang terang, ya Allah, jalan ni saya abang tak ada jalan yang paling baik bulan Ramadan kali ni. Sesuai sangatlah duk tahun ni. Kalau nak kata Ramadan tu setahun, kuarantin setahun terus. Mujak Ramadan tu sebulan ni Ustaz. Kan? Jadi Alhamdulillah, syukur pada Allah. Tanda-tanda Allah rahsiakan itu supaya Allah nak kita mencari dia selama-lama 10 malam hari ni. Kalau 10 malam ni kita cari Lailatul Qadar, begitulah kita cari redha Allah sampai akhir hayat kita tuan-tuan. Biarlah kematian kita ini Allah redha seperti mana sahabat Nabi radhiyallahu anhum mardu'an, mereka redha, Allah redha mereka. Mereka mudah mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itulah yang boleh saya sebut. Saya minta maaf banyak-banyak. Perancangan mula tak jadi balik. Macam raya tak? Mula raya tak jadi raya. Saya mula tadi tolak arah, tak mau tadi. Forum, Allah main mengejut mana Haji. Kan, main jenis ejah mengorak awak ujung-ujung ni. Jarang orang mengorak terus kahwin tak? Biasa orang mengorak lama sikit baru menikah. Ni terus jadi malam ni. Nak jadi rezeki, adik saya seorang main tadi. Dia pergi ganti saya jadi imam. Mujur orang cantik Allah tak. Kiap-kiap balik handuk tahun ni, hang kali forum. Biar habis talung aku. Dia pergi imam, saya main tahun ni. Alhamdulillah. Pertama kali juga saya imam pakai baju batik. Tak pernah lah hidup. Duk pakai jubah ya. Tiba-tiba malam ni bersuruh. Tak apalah. Maka saya haji baju pinjam serban. Mudah-mudahan berkat. Nah, Masya Allah. Saya ni semalam bayang 20. Malam bayang 8. Tu relax tau. Tarik kot dan. Tak apa 8 dia. Malam 20. Tak boleh tarik lebih. Tarik kena break balik. Tarik kena break. Pasal 20. Jadi Alhamdulillah. Doalah kami ni semua ni buat kerja dakwah ni sampai akhir hayat. Nah, doalah Ustaz Yusra, Ustaz Jafri. Allah bagi. Walaupun kesibukan dakwah, sentiasa Allah bantu. Dia dakwah ni banyak. Tapi kadang-kadang kita tak mampu. Tapi Allah je bantu kita. Atau masuklah sahabat saya juga, Ustaz Al-Mahi pun. Alhamdulillah. Saya malu dengan dia. Kan? Dia ni hebat. Kan? Saban tutup telinga. Saya tak tutup telinga. Kan? Tapi Alhamdulillah lah. Syukur pada Allah Ta'ala. Jadi terima kasih banyak pada semua. Mudah-mudahan anak-anak ini satu hari nanti bakal menggegarkan bumi Malaysia di hadapan tempat solatnya, di hadapan tempat menyeru Islamnya, di hadapan dalam bidang kematiannya, memikirkan akhiratnya. Inilah bahagian-bahagiannya insya-Allah. Nah, ibu-ibu yang duduk sini jangan bimbang. Insya-Allah kalau anak-anak ni masuk syurga, nama ibu-ibu mereka akan masuk sekali kerana ibu-ibu layan mereka juga. Nah, semua yang layan mereka dengan baik, kalau mereka ada Quran tu boleh masuk syurga, semua akan tumpang insya-Allah. Saya yakin dengan Quran ni tuan-tuan. Al-Quran tak pernah sia-siakan kita. Kalau dunia kita berteman dengan dia, masuk kubur dia teman kita, akhirat dia cari kita. Dia habang ke Allah, ya Allah, ni kawan aku ni. Dulu dia jaga aku elok. Ni pak kawan aku ni. Anak dia dulu hafal Quran. Ni pak dia, ni mak dia, ni tok dia, ni tok wan dia, ni adik dia, ni abang dia. Semua masuk syurga insya-Allah berkatnya. Jadi sekadar tu sahaja saya minta maaf banyak-banyak. Kerana besok ni saya kira mulia kat Ustaz. Jadi tak boleh balik kat Sungai Petani. Saya tiap-tiap malam tidur di masjid Ustaz. Ustaz doa lah. Tak boleh tidur di rumah, karut. Tak jaga. Tak boleh. Kita menapah pula. Perut besar. Kan? Jadi Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Wallahu'ala seserah balik pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan. Syukur pada Allah. Dan kita rasa macam banyak dah Sayyidina Muhammad maklumat dan ilmu yang kita perolehi. Kita berbaki berapa hari saya lagi?
Tuan-tuan maksimumkan ibadah. Makcik-makcik dengan anak-anak kat sini tak payah duk risau dah. Mereka memang tiap-tiap malam pukul 4.30 pagi mereka confirm dah duduk kat sini. Sampailah malam nanti sampai pukul 11 nanti baru mereka masuk balik tidur. Dan itulah rutin mereka setiap hari sampai malam raya. Malam raya saya memang tak pergi balik lah. Tiap-tiap tahun dah abang saya siap dah. Mereka mengaji kat sini. Siapa balik jagalah. Balik rumah lagi wak-wik dah aku tu lah Ustaz. Terawih ke mana, apa ke mana, cok Quran ke mana, apa ke mana, duduk sini. Ujung-ujung selesai semua usia ni nak buat apa lagi? Malam raya Ustaz, 7 orang. Ustaz sekali dah kan? Ustaz ada kan? Kita forum lagi sekali. Malam raya, 7 ustaz. InsyaAllah, forum malam raya. Kita buat sunat tasbih, kita buat forum malam raya. Itulah sambutan hari raya yang sebenar-benarnya. Nabi kata, man qama, siapa yang menghidupkan 2 malam aidan, 2 malam hari raya, maka Allah tidak akan mematikan hati dia pada hari Allah matikan hati seluruh manusia. Ingat hari itu ujian besar. Hari Allah nak bagi dekat kita sijil, nama dia taqwa. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan sekalian. Terima kasih menonton melalui Facebook, melalui TikTok. Saya semak 3 channel. Mudah-mudahan jadi manfaat pada kita pada malam ni. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Dan saya ucap lagi sekali, terima kasih sebab sudi untuk datang mai tempat kita untuk berbuka puasa dengan kita, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi manfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.